Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'. Hadirin yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam membicarakan kitab Al-Azminatu wal-Amkinatu karangan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi, wafat pada tahun 421 Hijriyah. Setelah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi menjelaskan kepada kita betapa perlunya kita memahami apa yang Allah Ta'ala firmankan, tanda-tanda, alamat-alamat waktu siang, tanda-tanda, alamat-alamat waktu malam, maka Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi melanjutkan perbicaraan bahawa pengukuran untuk tanda-tanda, alamat-alamat waktu siang itu sememangnya dengan membuat pemerhatian kepada terbit terbenam matahari. Sukar mata kasar melihat, boleh buta jadinya sekiranya mata kasar itu memerhatikan setiap gerakan ketara matahari dari waktu terbit hinggalah ke tengah langit, tengah hari, dan hinggalah ke terbenam. Maka mata kasar manusia tak mampu membuat pemerhatian terbit dan terbenam matahari. Mata kasar dapat melihat manzilah-manzilah bulan, nilai cahaya bulan, berbeza dengan cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya, cahaya yang asal. Ianya memberi suatu lagi kepada kita, apa caranya untuk kita menilai, memahami, menghitung berhubung tentang tanda-tanda, alamat-alamat waktu siang. Oleh itu, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi datangkan kepada kita hujjah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, ayat 45 surah Al-Furqan. Ayat 45 surah Al-Furqan. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila rabbika kaifa maddadh-dhil walau syaa la ja'alahu sakina summa ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Sadaqallahul azim. Artinya, tidakkah kamu perhatikan kepada Tuhanmu yang maha berkuasa, bagaimana Tuhanmu itu memperlakukan panjang dan pendeknya bayang sesuatu jasad di siang hari. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, nescaya Allah menjadikan bayang sesuatu itu pegun, tidak bergerak. Allah jua yang maha berkuasa. Kemudian kami, yakni Allah, menjadikan matahari dan menyediakan matahari itu sebagai dalil pedoman untuk umat manusia. Ayat 45 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita bayang sesuatu. Di siang hari begitu kuat pancaran cahaya matahari, buta mata melihatnya. Bagaimana nak menilai matahari itu?
hanya perlu dipacakkan tiang, maka begitu kuat cahaya matahari, hasilnya begitu gelap bayang tiang daripada pancaran cahaya matahari. Anjakan bayang pada tiang itulah yang menjadi ukuran dan penilaian untuk memahami tanda-tanda dan alamat-alamat waktu siang. Untuk menjelaskan hal ini lagi, Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuki mengutarakan perkara ini dalam kitabnya Al-Azminatu Wal-Amkinatu pada halaman 27. Pada halaman yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Qauluhu alam tara lafzul istifham wa haqiqatul ba'athi ala nadhri hatta tata'ajjaba ila ma maddahu Allahu minadh-dhilli. Wa innama qulna hadha li'anna al-madda mudrikun mubayyinun wa tabyinun kayfiyatahu yab'adu fil wahmi fakaifa fil idraki fala ya'lamuhu illa Allah wa hadha ala adatihim fit tafahimi bainahum yaquluna ara'aita kadza wal muradu akhbirni wa ara'aitaka wa alam tara kadza wa hal ra'aita kadza wa lam tara ila kadza wa alam tara kaifa wa araituka wa alam tara kadza wa hal ra'aita kadza wa lam tara ila kadza wa alam tara kaifa kadza wal faslu fi aktsarihi an ta'aqqal mukhatibu ala ma tajibu minhu min al mad'u ilaihi wa qad istu'mila hal ra'aita ma'dulan bihi min haitsul ma'na ala zahirihi aydan wa dhalika ka qaulil qaili mata idza janna adh-dhulam wa ikhtalata ja'u bimudaqqin wa hal ra'aita adh-dhi'ba wa hal ra'aita adh-dhi'ba qattun wa yusamma mithlu hadha at-taswiru li'anna al-ma'na ja'u bimudaqqin aw raqa fasawwiru al-waraqata bilawni dhi'bi. Artinya, yang dimaksudkan daripada firman Allah ayat 45 surah Al-Furqan, alam tara, tidakkah kamu perhatikan? Ianya merupakan lafaz pertanyaan. Allah bertanya kepada hamba-hambanya. Bukan bererti Allah tidak mengetahui. Walhal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui. Akan tetapi apabila Allah bertanya kepada hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perhatian agar hamba-hambanya berikan perhatian hakikat supaya hambanya itu bangkit memerhatikan sehingga hamba-hambanya itu benar-benar terkejut kepada apa yang Allah Ta'ala perlakukan, iaitu panjang dan pendeknya kadar bayang sesuatu benda. Dan hanya saja kami, yakni Allah, berkata, ini kerana bahawasanya bayang yang didapati itu amat jelas dan membezakan tata caranya. Menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil perhatian hamba-hambanya
dan menunjuk ajar kepada hamba-hambanya, agar hamba-hambanya tidak sia-siakan kepada antara makhluk Allah, iaitu bayang. Apa ada pada bayang? Bayang bukan hakikat sesuatu. Ia hanyalah disebut sebagai gambaran, bukan hakikat sesuatu. Tinggal lagi dia memenuhi ruang. Itulah bayang. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan tata cara bagaimana manusia lakukan terhadap bayang yang terhasil daripada pancaran cahaya matahari. Moga hilanglah kewahaman dalam diri manusia. Dan begitu juga bagaimana dalam mendapatkan kepastian itu, maka tiada yang benar-benar mengetahui melainkan Allah jua mengetahui hakikat sebenarnya. Kenapa? Setiap benda itu bersama dengannya bayang di sepanjang siang hari. Malam lenyaplah bayang. Selagi adanya waktu siang, selagi itu adanya bayang pada setiap benda, hidup maupun benda yang mati di muka bumi ini. Dan perkara ini berlaku untuk memberi kefahaman kepada manusia. Dan ada di kalangan mereka berkata, tidakkah kamu perhatikan? Dan yang dikehendaki itu ialah jelaskan kepada kami, terangkan kepada kami. Allah Subhanahu wa taala datangkan firman-Nya dengan lafaz pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala bertanya supaya manusia dapatkan jawapan. Dan manusia berfikir. Moga-moga dengan manusia berfikir, manusia mendapatkan jawapan. Kerana ada suatu perkara itu tidak Allah perlihatkan kedudukan yang sebenar. Di sebalik yang tersurat, ada yang tersirat. Dan didatangkan lagi perkataan-perkataan yang membawa makna pertanyaan. Antaranya, tidakkah kamu perhatikan? Juga ada makna tersendiri. Juga di antara perkataan-perkataan yang membawa erti pertanyaan, adakah kamu telah perhatikan? Dan kamu tidak perhatikan? Dan adakah tidak kamu perhatikan bagaimana begini dan begitu? Dan perbezaan pada kebanyakan bahawa orang yang dihadapkan berbicara itu di atas perkara daripada orang yang diseru kepadanya. Dengan kata lain, apabila diajukan persoalan, maka orang yang mengajukan persoalan itu juga bertujuan agar pendengar, orang yang berada di hadapannya, mengambil perhatian. Jika tidak, tak dipedulikan orang yang bercakap di hadapannya. Sebab itu didatangkan persoalan supaya orang yang di hadapannya mengambil perhatian. Walaupun tak diperlukan memberi jawapan terhadap apa yang ditanyakan. Begitulah firman Allah pada ayat 45 surah Al-Furqan. Allah mengajukan persoalan supaya hamba-hambanya ambil perhatian. Kerana hamba-hambanya sememangnya selama ini beranggapan
Tak ada apa yang boleh dimanfaatkan daripada bayang-bayang. Apa ada? Apa barang bayang-bayang tu? Tetapi tidak begitu. Bayang sesuatu yang terhasil di siang hari, di situ boleh diukur, boleh dinilai. Dengan itu dapat difahami. Isyarat, irsyad dan juga maklumat. Dan ada di kalangan manusia dalam mengajukan persoalan dengan menanyakan sesuatu, adakah kamu perhatikan yang diadili dengannya daripada sekira-kira makna atas zahir juga, menyatakan sememangnya seseorang itu perlukan jawapan, maka sebab itu dia benar-benar mengajukan persoalan. Menyoal bukan menyindir, tetapi menyoal kerana perlukan mendapatkan isyarat, irsyad dan maklumat. Dan demikian juga orang yang berkata, bila ya? Bila? Keadaan gelap dan menerima pencampuran, dan datang mereka itu dengan minuman yang bercampuran dengan susu. Dengan kata lain, diajukan persoalan mengikut suasana kerana keadaan yang tidak terang, suasana yang malam, maka di situ berlakunya kesamaran. Oleh kerana berlakunya kesamaran, untuk memastikan apa yang dilihat itu sebenarnya apa yang dianggap, maka ditanya dengan membawa satu minuman. Tak pasti minuman itu susu atau bukan susu. Adakah kamu perhatikan serigala itu semata-mata? Ya, kerana keadaan yang malam. Tak pasti. Yang dilihat itu berwarna kelabu. Adakah kelabu itu seekor serigala? Atau dedaunan yang berwarna kelabu? Semuanya persoalan yang perlu dijawab bagi mendapatkan isyarat, irsyad dan maklumat. Dan dinamakan contoh gambaran ini kerana bahawasanya makna telah datang mereka itu dengan minuman bercampur susu dan daun-daun, maka memberi gambaran daun berwarna serigala. Al-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi memberi satu contoh. Maknanya bekas yang berisi air, tapi kesamaran. Susu ke? Kerana tak jelas warna putihnya. Atau ianya adalah minuman daripada dedaunan-dedaunan. Dek kerana warna minuman itu bukannya warna putih, kesamaran. Ada juga warna dedaunan itu sama seperti warna seekor serigala. Ianya memberi penjelasan kepada kita berhubung tentang perubahan di waktu siang. Sebelum matahari gelincir di tengah langit, daripada terbit matahari hinggalah ke tengah hari, waktu zawal, berlaku peningkatan cahaya dan berlaku di situ peningkatan haba kepanasan. Sebaik sahaja matahari gelincir daripada tengah langit,
berlaku susutan cahaya dan berlaku susutan haba kepanasan. Kesannya daripada itu akan wujud dua keadaan yang berbeza, sebelum zawal dan selepas zawal. Suasana sebelum zawal dan selepas zawal, sebelum zuhur dan selepas zuhur. Ianya akan memberi penjelasan kepada kita, begitulah nanti apabila kita mula menilai bayang, mengukur bayang. Bayang yang diukur, dinilai sebelum zuhur ada perbezaan dengan bayang yang dinilai dan diukur selepas zuhur. Beginilah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat 45 surah Al-Furqan agar kita bersungguh-sungguh dalam membuat pemerhatian, kemudian membuat pengukuran dan membuat penilaian. Bayang sesuatu jasad sebelum zuhur dan selepas zuhur. Ada hikmah yang amat besar artinya di sebalik bayang yang nilainya bukan hakikat sesuatu. Dia tetap bayang, tetapi dia menjadi dalil. Bayang itu memberikan isyarat, irsyad dan maklumat. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa tunjukkan kepada kita pelbagai kaedah yang terbaik dan mudah untuk digunakan, diaplikasikan dalam kehidupan, supaya manusia tidak terbeban dengan kehidupan. Apatah lagi apabila dijelaskan pada ayat 45 surah Al-Furqan ini, Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa berlakunya perbezaan bayang sebelum zawal, sebelum zuhur dengan bayang selepas zuhur. Dengan kata lain, apabila terbit sahaja matahari, maka bermulalah bayang sesuatu. Di situlah Allah kehendaki manusia membuat perhatian. Bayang sebelum zuhur bagi sesuatu. Perhatikan gerakan bayangnya, kerana matahari yang terbit di sebelah timur, pastinya bayang sesuatu jasad itu di sebelah barat. Perhatikan bayang itu, buat penilaian, buat pengukuran, dan buat perbandingan panjang bayang dan pendek bayang dengan tinggi jasad, tinggi tiang itu sendiri. Sehinggalah matahari berada di tengah langit waktu zawal, tak kelihatan lagi bayang, kerana bayang itu telah menempati tapak tiang yang dipacak. Gelincirnya matahari menunjukkan bahawa matahari mula berganjak daripada timur ke barat. Pastinya di situ manusia dapat membuat penilaian
bayang yang terhasil kali ini terhasil di sebelah timur kerana matahari sudah berada di sebelah barat. Allah tuntut untuk kita membuat pemerhatian apabila matahari berada di sebelah barat selepas zuhur, bagaimana bayang yang terhasil di sebelah timur. Perhatikan pengamatan kehitaman bayang itu dan bagaimana pergerakan bayang itu. Cuba dibuat perbandingan dengan bayang sebelum zawal dan bayang selepas zawal. Ianya akan memberi kepada kita isyarat, irsyad dan maklumat berhubung tentang habuan yang Allah sediakan sebelum zuhur berbeza dengan habuan yang Allah berikan selepas zuhur. Walaupun semuanya disebut dengan rezeki, akan tetapi Allah Maha berkuasa kepelbagaian bentuk rezeki dan pelbagai saluran rezeki. Dengan kata lain, saluran rezeki sebelum zawal berbeza dengan saluran rezeki yang Allah sediakan selepas zawal. Ianya memberi satu gambaran yang tepat kepada manusia agar manusia menyediakan penjadualan hidup sebelum zawal dan selepas zawal. Dan akhirnya manusia akan menghargai waktu-waktu siang sebelum zawal, dan manusia tak akan sia-siakan waktu-waktu siang maupun tanda-tanda alamat-alamat siang selepas zawal. Kerana manusia perlukan kedua-duanya. Manusia tetap perlukan matahari sebelum zawal. Manusia tetap perlukan matahari selepas zawal. Begitulah jua manusia tetap mendapat manfaat daripada bayang sebelum matahari zawal. Dan manusia terus meraih manfaat daripada bayang selepas zawal. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu terperinci, dibahas, dikupas, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi. Dalam hal ini, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi akan menghuraikan lebih lanjut lagi berhubung tentang nilai-nilai cahaya matahari sebelum zawal dan nilai-nilai cahaya matahari selepas zawal. Dan begitu juga Asy-Syaikh Al-Imam Al-Marzuqi berjaya menjenamakan bayang-bayang dan nilai bayang-bayang sebelum zawal dan nilai bayang-bayang selepas zawal. Selagi adanya cahaya yang memancar, selagi itu adanya bayang yang terhasil. Yang jelas, bahagian matahari yang mendapat cahaya matahari, itulah dia siang hari. Bahagian bumi yang mendapat cahaya matahari, maka berlakulah fenomena siang hari. Manakala bahagian bumi yang tidak mendapat cahaya matahari, itulah dia malam hari. Maka siang hari itu adalah cahaya daripada matahari, manakala malam hari itu adalah bayang matahari. Membawa erti kepada kita, malam yang kita lalui merupakan bayang. Bayang daripada
pancaran cahaya matahari. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang terbaik agar kita hargai kehidupan ini. Kita tak rela walau sesaat pun masa yang diberikan, sama ada di sebelah siang maupun di sebelah malam, disia-siakan hingga kita diistilahkan sebagai manusia yang rugi. Innal insana lafi khus. Sehingga bersua kembali. Wallahu a'lam bissawab.